Seterusnya ini pasal karisma. Pasal karisma tapi bukan untuk kita, kepada anak-anak. Ya, betul. Tapi sedikit definisi mengenai karisma ini. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Kamus Dewan edisi keempat, karisma bermaksud kualiti, daya kepimpinan, daya penari atau sifat-sifat tertentu seseorang individu yang menjadikannya berupaya mempengaruhi atau menjadi perangsang kepada khalayak ramai. Jadi untuk memperincikan tentang topik pada pagi ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Haji S. Salahuddin bin Haji Suyono, Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Shah Alam. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam pulaan tapi satu Jawa, satu Banjar. Orang kampung. Kampung ya, sebelah. Sama, dekat-dekat. Itulah bila kita bercakap mengenai karisma ini. Sekarang ini kalau kita boleh lihat perkembangan anak-anak dah ramai yang bijak pandai. Betul. Tapi bijak pandai sahaja tidak cukup sekiranya tidak mempunyai karisma ataupun adakah karisma itu boleh kita katakan sebagai aura, Prof? Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa yang seperti saya tanyakan tadi, bila sebut karisma ni, definisi tadi itu betul lah tu. Iaitu kemampuan seseorang itu untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Jadi sekarang ni tak nafi ramai yang bijak pandai, cerdik, dia punya result peperiksaan tu subhanallah masya-Allah tinggi straight A. Tapi dari segi berbicara dengan orang kurang mampu, bertindak kelaku dengan sahabat-sahabat kurang mampu. Jadi itu tidak dinamakan karisma lagi tu. Sebab karisma ni something yang baik serba-serbi. Yang boleh memberi inspirasi kepada rakan-rakan, bahasa mudah yang saya terjemahkan. Maknanya kalau kita berada dalam satu situasi, kita rasa disenangi. Tapi kalau kita tak ada orang, saya tercari-cari manalah Syafiqah yang tak ada. Itu contoh. Itulah yang mudah karisma. Ya. Okey, itu definisi karisma. Yang mudah begitu. Baik, kalau kita nak lihat tentang apa antara bentuk didikan yang kita perlu berikan kepada anak-anak kita, kita wujudkan karisma dalam diri mereka. Baik, Irfan. Bila sebut didikan ni, ya, saya nak, sebab kita di Malaysia kan, saya nak kupas tentang serba sedikit falsafah pendidikan negara kita lah. Bila disebut Jerry itu, didikan ni bergantung juga kepada pendidikan jasmani, emosi, rohani, intelek. Maknanya pendidikan untuk mewujudkan melahirkan anak yang berkarisma ni, dia bermula dengan ibu bapa lah. Sebab dalam Islam, anak itu sebagai anugerah dan juga kena ingat anugerah dia plus amanah. Jadi anugerah dan amanah ni dia bersekali. Dia tidak boleh diasing-asing. Jadi dalam pendidikan kita ni nak bina anak-anak, bentuk didikan pertama misalnya dalam bentuk jasmani. Kita mahu anak-anak yang sihat, sejahtera. Bukanlah macam sekarang ni kan. Maknanya 12 jam lah dengan tab. 12 jam dah dengan telefon bimbit. Itu contoh. Bagaimana pula dengan dia punya rohani dia? Didikan agama. Kan? Didikan agama. Kita nak anak itu cemerlang macam Syafiqah sebut tadi, straight A. Tapi solatnya juga cemerlang. Itu karisma. Kemudian bagaimana pula dengan emosinya? Taklah tengok cerita Hindustan, hero menangis terjun kapal terbang contoh, dia nak terjun kereta kan. Jadi itu bukan karisma, maknanya dia boleh mampu mengawal emosi dia stabil, ada isu dan sebagainya, insya-Allah dia boleh settle down kat situ. Dan akhir tadi tentang intelek kan, akal. Dan hari ini kita tak nafi. Tuntutan masa ini kalau kita ingat baca sejarah Nabi dulu ya, sahabat-sahabat Nabi sebut didiklah anak kamu tu macam mana untuk bersedia untuk masa depan. Jadi hari ini pendidikan apa yang kita perlukan pada ini? Contohlah IT. Yes, of course. Pendidikan tentang media baru dan sebagainya. Of course, itu satu bentuk yang sangat-sangat diperlukan. Jadi, kesimpulannya ialah Jerry itu membentuk, melahirkan anak-anak yang berkarisma. Peranan siapa? Ibu ayah. Ibu ayah. Tapi itu macam pemimpin orang kata dalam leadership ni ada yang born with, ada yang boleh dibentuk. Kalau karisma ini pula bagaimana? Ada beza tak sama ada orang itu memang dilahirkan dengan mempunyai karisma dengan orang yang dibentuk karismanya? Ya, dalam didikan ini dia ada dua lah. Pertama memang born with. Contoh kan, ada sesetengah pemimpin bila bercakap tu kita rasa ya Allah ada faktor wow kat situ. Kita terpegun. Nak tunggu dia habis tu ya Allah seronoknya. Bila dia habis rasa Allah nak lagi dengar. Itu contoh. Dan karisma ni juga perlu diingat dia boleh dididik. Jadi ini peranan di sekolah kita, universiti kita mendidik bagaimana membentuk anak-anak yang contohlah ya, kalau saya bagi misal anak-anak di sekolah. Kan macam saya ada 7 orang anak contoh. Alhamdulillah ramai itu keluarga besar. Betul. Ada anak-anak yang jadi pengawas sekolah. Bagus. Sebab bila jadi pengawas sekolah, dia mendidik diri dia bagaimana nak deal, nak interact dengan rakan-rakan yang lain. Macam mana dia nak deal dengan guru. Itu membentuk karisma sebenarnya. Itu contoh. Jadi karisma ni dia can be both side lah. Ada yang born with dan ada yang kita boleh bentuk dan kita boleh jadikan seorang tu. Kalau dulu misalnya
malu-malu kucing. Betul. Kan? Sekarang dia masya-Allah kan dia jadi hebat. Bercakap. Ya, petah bercakap itu contohlah. Ya, sebab Prof, sebagai seorang ayah yang mempunyai 7 anak kan, Baik. bagaimana Prof nak bentuk 7 orang itu untuk mempunyai karisma seperti apa yang dikehendaki? Bagaimana caranya? Baik. Kalau berkongsi pengalaman lah. Saya sebenarnya bila sebut kekeluargaan Islam ni, guru saya dulu pernah sebut lah, dia kata nak berumah tangga pilih pasangan dulu. Itu saya pegang lah. Betul. Jadi bila pasangan kita cocok dengan kita, sesuai, jadi dia boleh bincang. Kata orang boleh call team sekarang ni kan. Boleh call team kan. Jadi anak-anak ni bila dia tengok ibu ayah ni boleh call team, bincang baik, sembang baik, punya makan pun apa saja diberikan, tak tolak kan. Tolak ke dalam je contoh kan. Jadi anak-anak ni rasa sonok tau. Jadi bila kita sonok, apa yang kami buatlah. Misalnya kami didik dengan Quran dululah. Quran dengan agama, kita ajar hormat dengan orang. Yang penting tu macam mana anak-anak muda ni kita ajar how to respect orang tua. Sangat penting. Kan, kita ajar. Kalau macam saya dulu sekolah rendah di Tanjung Karang, Sekincang, Selangor dulu kan. Ingat lagi mata pelajaran darjah 5 tu ada mata pelajaran yang disebut sebagai civic. Tata rakyat. Kan? Betul. Diajar bila naik bas, siap buat simulasi. Okey, bila naik bas, hormat orang yang lebih tua. Kita berdiri bagi orang yang orang tua, orang yang mengandung untuk duduk. Jadi dalam mendidik ini pada hemah kami sebagai pendidik ini, dia mesti bermula dengan kita ibu ayah, terus kepada guru-guru, masyarakat dan seterusnya orang ramai. Ya, tapi itulah cabarannya sekarang ialah kanak-kanak sekarang pula terdedah dengan gadget. Betul. Dah macam-macam dah mereka lihat di luar sana. Jadi untuk kita mendidik itu bukan satu perkara yang mudah. Apatah lagi betul. kalau anak yang ramai, setiap satu anak tu mempunyai karakter yang tersendiri. Betul. Prof. Betul, tak nafi. 7 orang anak sudah semestinya 7 karakter. Sudah semestinya kan. Yang perempuan gaya perempuannya lah, yang lelaki gaya lelaki. Jadi dalam aspek ini, saya pun berbincang dengan rakan-rakan yang lain bagaimana mendidik anak dalam zaman milenium hari ini kan. Zaman hari ini tak sama dengan zaman kami dulu kan. Tidak tak ada gadget dulu. Paling-paling nakal pun kita ingat main lastik tembak burung lah masa tu kan. Itu zaman dulu banyak pokok. Zaman hujung 70-an awal 80-an. Tapi sekarang ni semua dengan gadget. Jadi dalam elemen itu, kalau tengok dalam agama pun diajar macam mana nak hormati masa. Jadi bila anak-anak yang faham, dia ada karismatik yang tinggi, boleh menghormati masa, kita selaku ibu ayah bagi didikan, contoh tauladan. Contohnya lah yang selalu kita sebut bagi mana-mana motivation pun, dia kata kalau di meja makan ni contoh. Dan bagaimana nak mengadapkan anak itu dengan IT di meja makan, bagi tahu, okey, no telefon, no gadget, kita makan, kita sembang-sembang. Itu cara yang paling mudah. Itu cara dalam kekeluargaan membentuk karisma anak supaya dia hormat ibu ayah dan dia tahu what should be dengan telefon dia. Gitu. Jadi Prof, orang yang pertama untuk mewujudkan karisma dalam diri anak-anak ini adalah ibu ayah kan? Ya, betul. Tapi kalau ada salah laku anak-anak itu, adakah berpunca dari ibu dan ayah juga sebenarnya? Ya, betul juga. Mana yang menjadi asbab itu juga menjadi punca. Kadang-kadang contoh kan, sebab itu di negara kita ni saya sangat syukur alhamdulillah. Kita kalau orang yang nak mendirikan rumah tangga kan dia wajib ambil kursus pra perkahwinan. Cuma kalau boleh hari inilah bukan sekadar pra. Yang dah 5 tahun pun dikursuskan semula. Yang dah 10 tahun kursuskan semula. Ini dia kena refresh balik tu. Refresh balik. Sebab kadang-kadang contoh tauladan diberikan oleh ibu ayah pun kadang menjadi asbab pada anak-anak dia tak respect, tak hormat pada mak ayah. Contohlah kan, kita ni anak-anak ni dia ada datuk nenek di kampung. Dia tengok ibu ayah dia jarang balik kampung. Sibuk sangat sampai 24 jam satu hari kerja, tak berhenti kan. Bila lah balik kampung contoh. Tapi kalau ibu ayah yang masa adjustment tu baik, bincang antara keluarga tu baik, maka insya-Allah. Jadi anak-anak akan terikut melalui tauladan yang diberikan oleh ibu dan juga bapa dia. Itu confirm, itu dalam pendidikan tu. Macam ibu bapa sekarang ni terlalu mementingkan pendidikan formal. Dia cakap tadi nak kena ada straight A. Sehingga kan terlupa bahawa pendidikan yang lain juga penting. Terutama macam pembentukan karisma ini. Ibu bapa mungkin tidak nampak betapa pentingnya sebenarnya ada karisma ini dalam diri kanak-kanak tersebut, Prof. Betul. Dia beginilah. Kalau nak cerita secara mudah lah kan. Nak hidup tu senang je. Nak hidup senang je kan. Hidup, makan, minum, tidur. Tu je. Beli oksigen je kan. Tapi kita perlu ingat tahu apa fungsi dan apa peranan kita hidup. Ini elemen yang trust yang kita kena share dengan anak-anak lah. Kenapa kita hidup? Apa fungsi kita sebagai manusia? Kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai anak-anak sekolah kan. Okey, abang, kakak ni awak dah sekolah rendah, darjah 6, ada periksa besar. Kan kita tak nafi perlu cemerlang dan akademik, memang wajib cemerlang. Sebab dunia sekarang kan, kalau kita hebat macam mana pun tak ada sijil, orang tak pandang. Dunia sekarang ni, ini bukan cerita 60-an, tapi cerita tahun Allah baru ni
dah milenial. Orang nak tengok kecerdikan itu dengan sijil. Okey, perlu dituntut, tapi on top of that, faham matlamat hidup itu maka akan jadikan seseorang itu lebih berkarismatik. Sebab dia tahu, okey, saya ada orang tua, saya hormat orang tua. Saya ada guru, saya hormat guru. Saya ada rakan-rakan, saya dicontoh yang baik untuk rakan. Sebab itu saya sebenarnya kan berbetulan pun saya sebagai pengurusi ataupun YDP PIBG di SK Lendu di Melaka, duduk di Melaka saya selalu kata pada sahabat-sahabat saya kata anak-anak ni perlu dididik daripada sekolah. Ceritakan kalau awak ni katalah macam tadi pengawas sekolah, ni pengawas perpustakaan, yang ni pemimpin rakan sebaya, sangat baik dan sangat bagus sebab di masa kecil inilah bila anak-anak itu kita didik, nanti dia akan terkenang-kenang, terngiang-ngiang waktu dewasanya. Oh, dulu saya mungkin saya nakal, pernah kena rotan bila cikgu bagi sekali pap sampai ketua kita ingat, oh tak nak nakal lagi dah. Itu penting. Betul. Kita kembali kepada definisi karisma itu tadi. Kita mampu untuk mempengaruhi orang lain. Jadi sekarang ini timbullah satu istilah pempengaruh ataupun influencer. Jadi ramailah kanak-kanak ni ataupun remaja lah kita kata berlumba-lumba nak menjadi influencer dan akhirnya mungkin akademik itu ditinggalkan. Kerana bagi mereka akademik itu tidak penting, cukuplah sekadar pandai berkata-kata dan juga mempengaruhi orang lain. Prof. Baik, dia begini tau. Saya berbetulan dalam bidang dunia pendidikan kan, alhamdulillah. Saya nampak tak salah nak jadi influencer. Yang salahnya kalau dia kata tak apa, nak jadi influencer yang hebat, SPM tak ada pun tak apa. Yang itu salah. Itu influenza. Itu memang semua habis itu kan. Jadi maknanya kita nak orang itu dia cemerlang, dia hebat. Jadilah influencer yang boleh mendatangkan kebaikan kepada masyarakat. Contoh ya, saya berbetulan UiTM terlibat dengan pelajar-pelajar Mass Communication. Saya kata you all ni orang yang hebat. Saya tak faham tentang dunia semua ni. You all faham, jadi bagaimana you nak share? You boleh share jadi influencer yang hebat. You berilah peringatan-peringatan dalam nada yang sesuai. Mungkin anak-anak yang di umur 12 tahun, dia ada rakan-rakan yang sebaya dengan dia. Anak-anak yang 17-18 tahun, rakan-rakan sebaya dengan dia. Jadi peranan untuk menjadikan mereka itu influencer yang baik, yang cemerlang mestilah dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, jadi rosak. Saya takut nanti diberi perkara-perkara yang dia sonok, tapi dia tak tahu, oh ini baik ke buruk. Dia pakai, kata orang tu pakai langgar macam tu je. Dia langgar peraturan. Itu tak mahu. Itu tidak mahu. Jadi dalam era digital sekarang ini kan Prof kan, perlu tak lagi buat apa untuk mengawasi apa yang dilihat oleh anak-anak di media sosial ini misalnya. Ya, sebab kadang-kadang ibu bapa mungkin sibuk, jadi terlepas pandang nak tengok anak tengah tengok apa kan, tapi perkara itu boleh menjejaskan fikiran mereka. Mungkin apa yang boleh kita lakukan sebenarnya? Baik, dia manusia ni apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dia akan menghasilkan perbuatan tindakan kita. Justru itu kalau Syafiq sebut tadi kan, Irfan sebut. Perlu tak? Bagi saya perlu. Sangat perlu. Kenapa? Sebab kita selaku ibu ayah ni, kita yang memberikan garis panduan kepada anak-anak. Ya, anak yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Mereka kalau kita bagi gadget, Masya Allah, seolah mereka lahir dengan kembar tadi. Mereka faham benda tu kan? Dia melekat. Melekat. Dia tahu, boleh tengok. Tak payah nak ajar, dia tahu. Jadi memang sangat perlu. Dan ya, saya yakin pihak kerajaan kita pun sedang merangka ataupun ada beberapa peraturan yang memberikan garis panduan kan, apa yang perlu dilihat dan sebagainya. Contohlah, kita semak dulu sebelum sebar. Itu satu, kata orang tu, kata-kata yang sangat bagus, usaha yang sangat bagus menyedarkan. Kalau tidak nanti asal dia dapat, dia nak jadi orang yang pertama yang menyebarkan benda itu, dia tak cek. Dia tak cek. Terus betul ke salah ni? Ini palsu ke tidak? Kan, ini mudarat ke tidak? Yang itu kita tidak mahu. Kita mahu anak-anak yang faham. Nak jadi influencer, yes. Nak jadi penyebar berita, yes. Tapi biarlah berita yang sahih. Sebab itu dia bertanggungjawab. Yang saya hanya di RTM. Sempat juga masuk. Okey, sebab kita nak masuk ke bulan Ramadan, mungkin sedikit tips kepada ibu bapa sepanjang Ramadan ni, apa di antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan anak-anak untuk membentuk lagi karisma mereka? Baik. Alhamdulillah, kita pun dah hujung-hujung Syaban kan? Ya, betul. Hujung Syaban, minggu depan nanti insya-Allah panjang umur kita bertemu dengan Ramadan. Jadi tipslah untuk saya dan semua yang ibu ayah ni kan, kita bila sahur bersama dengan anak-anak, pastikan sahur itu walaupun sunat tapi fadilat besar. Dan kalau kita dapat berbuka sekali dengan anak-anak, itu sangat satu perkara yang bagus. Dan jangan dilupakanlah antara amalan-amalan yang tak ada dalam bulan lain sebelum Ramadan, misalnya tarawih. Najak anak-anak tu kan, jaga yang kecil dan sebagainya, yang bawa anak-anak ke masjid, jaga anak-anak adab mereka, pesan elok-elok. Nak nanti waktu solat jangan missing tahu. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari, kau jangan langgar imam pula. Kan? Elok-elok, kawan elok-elok. Nanti balik kan lepas
lepas ni kan kita ngeteh, kita ngopi. Contohlah kan. Jadi anak tu rasa seronok. Itu antara tips mudahlah yang saya boleh berikan. Allahuakbar. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Haji S. Salahuddin bin Haji Suyurno atas perkongsian pada pagi ini Ya, terima kasih. untuk kita membangunkan karisma anak-anak di luar sana. Ya,